وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وآلهم وذرياتهم وبأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وإلى سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام حسن بن علي والإمام حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وعليهما السلام وإلى إمامنا الأعظم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه وإلى صاحب هذا الكتاب الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين وبأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة نافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إله الورى سهل على من قرأ تصانيف حداد العلا ما تعسر وأصلح له الكل شؤون وجد له وبعافية كبرى وأحسن له القرى وجدد له في كل حين كرامة وفضلا وأنعشه إذا ما تعثر وهب يا ولي الخير أنسا وراحة ورزقا حلالا واسعا وميسرا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. فصل yang kelima. وينبغي للمريد ألا يزال على طهارة وكلما أحدث توضأ وصلى ركعتين. Dan sayugianya bagi seorang murid, faham di sini murid di sini bukan bermaksud pelajar kecil dan seumpamanya. Murid di sini maknanya salik ila Allah. Murid seperti mana yang kita bahaskan pada permulaan, antara murid dengan murad dan seumpamanya. Wa yanbaghi lil muridi alla yazala ala taharatin. Dan sayugianya bagi seorang murid atau salik ila Allah tadi, bahawa dia sentiasa dalam keadaan bersuci. Jadi kata di sini Imam Haddad sebut hendaklah dia bersuci zahir dan batinnya, dan mensucikan batin itu lebih utama. Karena itu perkataan Al-Imam Sayyidatuna Nafisatul Ilmi kepada Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan bila ditanya tentang Al-Imam Syafi'i, pandangan Sayyidatuna Nafisah, maka Sayyidatina Nafisah menjawab bahawa kana yuhsinul wudu. Kata Sayyidatina Nafisah. Sayyidatina Nafisah jawab dia. Orang tanya apa dia kelebihan Al-Imam Syafi'i dan juga manaqibnya. Maka jawapan beliau, kana yuhsinul wudu, adalah Imam Syafi'i itu baik wudunya. Jadi apa maksud di situ? Kalau kata kita puji orang dengan menyebut kata kana yuhsinul wudu, baik wudunya, takkan itu pujian. Kata Maulana Syekh Ali Jumaah, itu hakikatnya pujian. Pujian kenapa? Karena wudu adalah permulaan kepada masuk ke dalam solat, syarat sahnya solat. Maka maksudnya dia adalah permulaan kepada pintu masuk ke hadratillah. Maksud di sini nak bagi tahu kata Al-Imam Syafi'i baik pada permulaannya untuk masuk ke hadratillah. Maka kerana itu dia diterima ke hadratillah dengan baik. Itu maksud kana yuhsinul wudu. Sini Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengungkapkan dengan bahasa yang hampir sama. Wa yanbaghi lil muridi alla yazala ala taharatin wa kullama ahdatha tawadda'a wa shalla rak'atayn.
Dan setiap kali berhadas, maka dia berwuduk dan melakukan salat sunat, yakni salat sunat wuduk 2 rakaat. Jadi difahami dengan serampang dua mata. Jadi hendaklah murid sentiasa di dalam keadaan taharah, yakni bersuci dengan zahir, wuduk yang kita fahami pada sudut syarak. Juga boleh diletakkan dengan maksud baik sepatutnya bagi murid hendaklah sentiasa dalam keadaan mensucikan batinnya daripada segala penyakit-penyakit hati. Dan setiap kali dia berhadas dengan penyakit-penyakit tersebut, hendaklah dia berwuduk kembali, iaitu mensucikan kembali dosa-dosa tersebut. Boleh juga dengan makna tersebut. Wa shalla raka'atain, dan kemudian kembali kepada hadratillah. Wa in kana mutaahhilan wa ata ahlahu falyubadir bil ightisali min al janabati fil waqti. Dan jika dia telah beristri dan dia telah mendatangi akan istrinya, yakni berjima', maka hendaklah dia bersegera dengan mandi janabah, yakni mandi wajib pada waktu itu. Jadi jangan ditangguhkan, cepatkan, segerakan mandi janabah. Tidak wajib, tidak wajib untuk menyegerakan janabah, mandi janabah, tapi hak bagi murid kena sentiasa dalam keadaan bersuci zahir dan batinnya. Kerana ketika janabah dia tidak dalam keadaan yang suci. Kalaupun dia tidak mampu untuk melakukan sedemikian, maksudnya kalau tidak mampu untuk nak mandi pada malam tersebut, maka boleh baginya untuk dia berwuduk sebelum tidur semula. Wuduk dulu. Wuduk untuk tidur. Wala yamkus junuban. Dan janganlah agar dia tidak berada di dalam keadaan berjunub, yakni berhadas besar. Sebab nyawa kita akan dicabut bila-bila masa. Ya, kalaupun mati pada ketika tersebut, tidak bermasalah. Kenapa? Karena kita melakukan yang halal. Cuma hak bagi seorang yang salik ilallah, mereka memandang perkara ini besar, sebagai tarbiyah, sebagai latihan bagi diri mereka untuk sentiasa dalam keadaan bersuci. Jadi bila sebut sentiasa dalam keadaan suci, maknanya berhadas sahaja akan berhenti berwuduk, berhadas sahaja akan berhenti untuk mengambil wuduk dan juga bersuci, lalu menunaikan 2 rakaat salat sunat wuduk. Ini amalannya yang akan dilakukan dengan kerap. Wa yasta'inu ala dawami at-taharati biqillatil akli. Dan hendaklah dia membantu dirinya agar sentiasa kekal suci dengan menyedikitkan makan. Ini kaedah di dalam mazhab suluk al-batin. Kata Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah, sulukul batin bi'ibadatil kathrah. Jadi kalau perjalanan batin ini, suluk batin, dia kena banyak ibadahnya dengan kasrah. Jadi jalan batin dengan ibadah kasrah, dengan ibadah yang maksudnya dengan istilah yang ada di depannya banyak. Contoh apa dia? Kasratul zikri, banyak zikir. Kasratul fikri, banyak fikir. Kasratul doa, banyak berdoa. Takhalli dan tahalli, semua tu dengan makna banyak. Jadi sebab tu sulukul batin bi ibadatil kasrah. Wa amma sulukul jawahiril az-zahirah, manakala suluk jalan zahir, iaitu anggota zahir kita, suluknya bagaimana? Bi ibadatil qillah, dengan ibadah yang di depannya ada qillah syarimi. Bi ibadati al-qillah. Suluk batin dengan ibadah apa syarimi? Suluk jawahir az-zahirah. Bin niyam, dengan tidur. Suluk jawahir az-zahirah bi ibadatil qillah, lawan bagi kasrah. Itu dengan ibadah yang maksudnya ada di depannya perkataan sedikit. Jadi perkataan sedikit bagi ibadah zahir ni, kalau kata kita nak ibadah ataupun kita nak melatih anggota tubuh kita dengan ibadah qillah. Qillah maksudnya apa? Sedikit. Contoh seperti apa? Qillatul kalam, sedikit pada bercakap, untuk melatih lidah.
qillatul ta'am, atau qillatil mat'am ataupun ta'am, iaitu sedikit makan, melatih perut. Qillatul manam, untuk melatih kita punya penglihatan kita, tidur. Qillatul anam, untuk melatih seluruh anggota kita daripada banyak bercampur dengan orang lain. Jadi makna qillah bagi ibadah al-jawahir al-zahirah, anggota kita yang zahir ini, adalah dengan taqallul min tilka syawaghil arba'ah, daripada 4 syughul, kesibukan yang 4 ini. Apa dia? Qillatu al-kalam, sedikitkan cakap. Qillatu al-manam, sedikit tidur. Qillatu at-ta'am, sedikit makan. Dan qillatu al-anam, sedikit bercampur dengan manusia. Itu pun perlu kepada perbahasan. Jadi di sini kata Syekh, fa innal ladhi yukthiru wa yasta'inu ala dawami at-taharati bi qillatil akli. Jadi macam mana nak membantu kita dengan sentiasa dalam keadaan bersuci dengan mengurangkan makan. Ini termasuk ibadah al-qillah dipanggil. Ibadatul qillah bagi anggota zahir. Sebab kita nak yang, kalau kata dengan qillatul akli, maksudnya ni sini Syekh menumpukan, Habib menumpukan pada penyucian pada zahir. Penyucian pada zahir kerana dengan disuruh untuk kita mengurangkan makan. Fa innal ladhi yukthirul akla yaqa'a lahu al-hadatsu katsiran fatashuqqu 'alaihi al-mudawamatu 'ala at-taharah. Ini kerana sesungguhnya orang yang banyak makan, maka dia akan seringkali berhadas, lalu akan menyusahkan dirinya agar sentiasa dalam keadaan bersuci. Sebab itu diceritakan sebahagian awliya Allah Ta'ala, makan mereka hanya sekali-sekala. Dan ada di antara awliya yang makannya banyak tapi tak masuk jamban. Ada juga. Seperti Al-Imam Tajuddin Az-Zakir, guru kepada Sayyidi Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu. Ada guru kepada Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani, diceritakan bahawa beliau masuk ke dalam tandas seminggu sekali saja. Seminggu sekali masuk tandas. Tandas maksudnya ni buang air, kan mandi. Mandi tandas lain. Kita lah tandas dua-dua sekali. Tandas ini maksudnya untuk buang air. Sebab dulu diasingkan antara tempat mandi dengan tempat buang air. Lah campur sekali. Jadi kalau kita masuk tandas saja yang ada jamban sekali, orang dah boleh syak dah sekali, memang kencing sekali ni. Ataupun berak sekali. Macam tu. Dulu tak tandas tempat mandi, bilik mandi. Tandas tempat kencing berak asing. Nampak? Baru semalam duk bincang kan. Kata Ayah Amirul tanya orang dulu-dulu tandas depa semua duduk luar. Semua orang lah tandas dalam bilik kan. Tandas dalam bilik. Kalau nak pergi homestay pun kena tengok tandas ada dalam bilik. Baru boleh duduk. Payah saya, orang tua-tua jalan payah. Orang dulu tak tua. Orang dulu mati muda semua. Umur 30 ni sama tapi disebabkan kerana cara makan kita, cara hidup kita, cara pergaulan kita dan seumpamanya, menyebabkan kita demand dengan perkara tersebut. Fa innal ladhi yukthirul akla yaqa'u lahu al-hadatsu katsiran fatashuqqu 'alaihi al-mudawamatu 'ala at-taharah. Tamam. Jadi Imam Tajuddin Zakir seminggu sekali, dalam riwayat 2 minggu sekali baru masuk ke dalam tandas untuk buang air. Maka Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani tanya kepada para murid yang sentiasa bermulazamah dengan Sayyidina Al-Imam Tajuddin Zakir, bagaimana keadaan dia jadi macam tu? Katanya beliau makan tetapi makanannya menjadi wak. Jadi wak saja, tak jadi macam yang kita makan. Dia tak jadi taib, dia tak jadi najis, dia jadi wak. Jadi macam asap keluar macam tu ya. Dia makan banyak tapi jadi macam asap, habis. Jadi tak menyebabkan dia akan buang air. Ni antara karamah beliau.
Al-Imam Malik dalam masa 4 hari baru sekali masuk ke dalam tandas. Dalil kepada qillatu al-akl, qillatu ta'am, sedikit makan. Imam Malik guru Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, sahibul madhab. Sikit makan. Kita sehari berapa kali boleh kira balik tandas? Banyak tu lah kita makan. Lepas tu kita pula disuruh untuk jaga kesihatan. Sehari kena makan air banyak, kena minum. Makan ni orang Kedah, ayak pun makan kan? Kena minum ayak banyak, tak, untuk jaga kesihatan. Diajak pula pada kita 25 kilogram 1 liter air. Jadi kalau berat dia 100 kilo, dia kena minum 4 liter air sehari. Barulah akan boleh jadi, orang panggil apa, badan dia fit elok. Orang panggil diet minum ayak saja. Ada diet minum ayak saja apa dah? Tak makan, minum ayak. Teruk lah tu. Dipanggil snake diet. Diet ulat. Try tengok kalau boleh. Takut boleh sehari, lepas tu esok arwah kan. Boleh pada kalau minum air. Orang boleh hidup dengan air lebih daripada seminggu. Kalau ada air saja dia boleh hidup seminggu. Kan? Dan malah lebih daripada tu lagi dia boleh hidup. Minta maaf. Orang kalau tak ada makanan dan ada air, dia boleh berpada dan boleh bertahan. Tapi kalau kata tak ada ada makanan, tak ada air, dia takkan boleh tahan. Sebab tu makanan, orang kalau makan makanan, kalau tak ada makanan, zakat orang panggil 3 hari dia boleh mati, tak ada makanan. Tapi kalau kata tak ada air, itu lebih berat daripada tidak ada makanan. Tidak ada, lagi bahaya. Baik, ala kulli hal, nak beritahu kata apa di sini? Qillati al-akl, mengurangkan makan. Tujuan mengurangkan makan di sini apa dia maksud dia? Karena ini akan membanyakkan kita berhadas satu sebenarnya. Jadi kalau minum juga membawa kepada maksud tersebut, akan menyebabkan kita berhadas, buang air, maka samalah makna dengan khilatul akl. Sama jugalah. Saya kata ni khilatul akl, bukan khilatul syurb. Ini yang penting iktifak, memadai menyebut dengan makan, termasuklah sekali dengan minum lah. Kenapa? Karena dengan perkara tersebut akan menyebabkan hadas. Akan menyebabkan hadas. Betul. Dan juga bila kita faham di sini dengan tidak membanyakkan hadas ini, maksudnya para ahlullah juga tidak membanyakkan jima'. Mereka tidak membanyakkan jima'. Karena itu juga akan berada dalam hadas. Fa innal ladzi yuksiru al-akla yaqa'u lahu al-hadatsu katsiran fatashuqqu 'alaihi al-mudawamatu 'ala at-taharah. Wa fi qillati al-akli aidan, dan pada menyedikitkan makan juga, ma'unatun 'ala as-sahar. Ini akan membantu dia juga untuk berjaga malam. Dan masalah orang putih buat kajian pasal makan sedikit, berhenti sebelum kenyang, makan ketika lapar, dan seumpamanya, jangan ikut nafsu. Mereka pun tulis dah buku tu, pada Nabi dah sebut lama dah perkara tersebut. Dan tu adalah orang panggil apa, dipanggil tips kesihatan yang paling berharga. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Ketika kita bernafsu dengan makanan tadi dan rasa teruja dengan makanan tu, waktu tu kita berhenti. Masa mula rasa sedap ni, berhenti waktu tu. Dia situ boleh lawan. Kalau try lah, buka puasa, try waktu buka puasa, memang jam kan? Makan pula buka puasa sedap-sedap, tengah duduk sedap ni, teringat, kata kena berhenti. Waktu teringat yang sedap tu, berhenti tu waktu tu. Dan ada sebahagian ulama mengajar cara untuk menghentikan cepat makan banyak ni, dengan makan yang sedap dulu. Makan yang sedap dulu, yang kita teringin dulu, banyak-banyak. Maka hal lain tu kita akan jadi terkurang. Kalau kita makan yang tak sedap dulu, ni biasanya ada kawan-kawan kita, dia kalau makan dia buat macam tu. Dia akan makan hak tak sedap dulu dalam pinggan tu, hak sedap disimpanlah kali. Maka ni akan membanyakkan makan dia. Dia akan tambah lagi untuk nak menghabiskan yang sedap tu. Dia akan habis hak lain dulu, keliling-keliling tu. Ayam tak makan lagi. Ayam tu yang dia paling sayang kali tu. Ayam letak tepi dulu, hantam dulu hak lain. Tanya awak tak makan lagi ayam?
Tak apa, ni last sekali. Maksudnya kalau nak makan sedap dia, nak makan nak bagi berhenti kurang, ataupun nak bagi cepat berhenti, makan yang sedap dulu, kemudian yang lain. Tapi kalau masalah dia satu pinggan tu semua dia sedap, tu masalah juga. Kita tak boleh nak buat apa. Jadi sedap semua ni, kita tak boleh nak kata apa. Satu lagi kata Imam Zarnuji radhiyallahu anhu, antara cara untuk kita mengurangkan makan adalah dengan makan yang berlemak, agar menyebabkan kita jadi jemu. Makan makanan yang menyebabkan kita jadi jemu. Bila makan tu jadi habis lah, jadi putih selera orang bagi. Lagi elok kalau nak bagi putus selera, tokak bunga lawang tu. Lepas tu berhenti tu. Tengah tu sedap-sedap tu, hantam bunga lawang. Perak bunga lawang sekali, ataupun bunga apa satu gitu. Bukan bunga cengkeh. Buah pelaga. Buah pelaga tu. Perak buah pelaga tu. Terus potong semua sekali. Papak banyak-banyak bunga pelaga tu, insya-Allah dia akan berhenti makan cepat. Baik. Dan banyak kalangan atau yang mengambil berat bab-bab ni adalah orang barat. Tapi cuma barat dia agak sedikit berbeza lah. Khususnya yang bahagian untuk buat badan dan seumpamanya, dia akan sedikit berbeza. Kerana dia akan menyuruh untuk kita makan sedikit tapi banyak pada dia punya portionnya sikit, tapi berulang ataupun jadi berkali-kali. Di sehari kena sampai 5 kali contohnya makan. Tapi sikit 5 kali. Maka dia akan tetap juga ta'alluq hati dia dengan makan. Faham? Tu. Lepas makan lagi pukul 10 kena makan pula. Makan pagi pukul 10 kena makan. Makan buah. Lepas makan buah, sekali dia kena berhenti pula lepas makan buah tu, minum ayak, kata-kata. Tengah hari makan pula. Lepas tengah hari, sekali petang, minum petang. Hak petang tu ada pula dia punya portion dia. Buah ke apa ke, satu. Kemudian sekali sebelum malam, sekali pula. Dia ada lah, 4 kali lah. Lepas tu ada lagi dia punya minuman dia nak kena minum apa semua sekali. Jadi maksudnya dia akan jadi berulang banyak kali juga, dan otak fikiran orang tadi akan tetap menumpu kepada makanan tersebut. Itu puasa melatih kita untuk mengurangkan perkara tadi. Jadi ketika buka puasa, kalau kita bercanggah dengan perkara tersebut, maka kita sebenarnya telah lari daripada maqasid saum. Itu kata orang kata kat dia sendiri ni, kan? Sebab kita waktu makan terlupa habis semua. Tambah dan tambah dan tambah. Dan itu alif, makanan sedap kan? Tapi ni pun jenis makan dia jadi wap kan? Badan tengok tak naik pun. Sama dengan Ustaz Soleh, makan tak naik. Orang hak badan besar, tengok depa jealous. Depa pula tengok orang jealous. Jenis itu. Tengok awak kami ni bila nak edit rock ni apa tak? Bila badan nak edit Dwayne Johnson kan, The Rock. Baik. Ala kulli hal, para awliya Allah Subhanahu wa taala sangat berpesan dengan perkara tersebut, dan ini dilakukan rutin ni oleh kebanyakan jenis agama, khususnya agama-agama yang tradisional, sama ada Buddha, sama ada Kristian, sama ada Yahudi, apatah lagi Islam lah, ada mengamalkan tentang masalah diet makanan ni ataupun berkenaan dengan makan. Dan kenapa didahulukan makan? Kerana makan ni lah yang menyebabkan berlakunya pelbagai maksiat yang dilakukan oleh hamba Allah. Sama ada maksiat batin ataupun maksiat zahir adalah disebabkan kerana makan. Kerana tu orang putih pun disebut you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Maksudnya akhlakmu ditentukan dengan makananmu. Dan ini disebutkan juga oleh Sayyiduna Umar radhiyallahu ta'ala anhu, para sahabat Nabi, pesan juga dengan perkara yang sama tentang masalah makan. Ini bukan benda kecil. Ini bukan benda kecil. Betul kalau kata Syekh Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan bahawa kenaan dengan qillatul ta'am, dia kata di antara usul tariq di sisi para sufiyah, ni usul tariq, usul jalan kepada Allah. Maksudnya rukun jalan kepada Allah adalah qillatul ta'am, qillatul akl. Ni rukunnya.
Kenapa? Karena mereka mengetahui bahawa banyak makan itu adalah termasuk daripada kehancuran. Waktu Nabi SAW sebut dalam hadis, "Ma mala'a adami wi'a syarra min batnih." Tidaklah anak Adam tersebut memenuhkan satu bekas yang lebih jahat daripada perutnya. Bihasbi bani Adam akalatun yuqimna sulbah, ataupun ukulatun yuqimna sulbah. Cukuplah anak Adam tersebut makan dengan beberapa suapan yang boleh untuk mendirikan tulang belakangnya. Sudah memadai. Fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Kalaupun dia tidak mampu untuk luqaimat, beberapa suapan, maka cukup dengan sepertiga dalam perut dia ni dibahagikan untuk makan, sepertiga lagi untuk minuman dia, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Jangan dipenuhkan semuanya dengan makan, akhirnya nanti masuk pula minuman, dan itu akan menyebabkan jadi sengkak dan penyakit yang banyak akan datang setelah itu. Karena banyak makan, kata Syekh, kasratut ta'am tusqilul badan, akan memberatkan badan, memberatkan ruh, wa tumitul qulub, dan mematikan hati. Walidha aujaballahu alaina as-siyam, aujaballahu alaina as-siyama fi syahri Ramadan. Itu diwajibkan kita berpuasa pada bulan Ramadan. Wa hubbiba fihi kasratul ibadah, dan disukakan kepada kita pada bulan Ramadan untuk membanyakkan ibadah. Disukakan kepada kita. Sebab tu ajaib dalam Ramadan, dia ada malam-malam yang kalau kita diberi taufik oleh Allah, malam-malam kita akan fikir untuk apa? Tarawih. Kita akan tahajud. Dan kita rasa macam nak pergi mana pun malah. Kira apa? Sebab ada tarawih. Kita nak kena tarawih dulu. Lepas tu barulah kita nak pergi ke mana-mana, silah, tak ada masalah. Yang penting habis tarawih. Tak selesai tarawih tu rasa macam benda sunat saja. Benda sunat. Dan ada orang kata, ada sunat ya, tak apa. Setiap malam duduk di pasar raya. Setiap malam keluar, pergi merata-rata. Ada orang yang tak, dia punya himmah dia dengan ibadah. Kenapa? Karena disuruh atau disukakan kepada kita oleh Allah pada bulan Ramadan dengan ibadah. Karena Nabi sebut dalam hadis apa dia? Futihat abwabul jinan. Abwabul jannah, dibukakan pintu syurga. Kata Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, makna futihat abwabul jannah, iaitu dibukakan pintu syurga dengan maksud disukakan kita dengan ibadah yang akan memasukkan kita ke dalam syurga. Dan pintu syurga memang buka sungguh. Dan bila pintu syurga buka, wa ghuliqat abwabul nar, dan ditutup pintu neraka, maknanya semangat untuk buat kebaikan untuk masuk ke dalam syurga tu lebih luas. Sebab pintu neraka tutup tu. Dan pintu neraka tutup bermaksud perasaan untuk melakukan maksiat tadi berkurang. Pada siapa ni? Kepada orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Jadi tu kita dalam bulan Ramadan suka dengan banyaknya ibadah. Li'annal jasada, kerana jasad kalau kata kurang, perasan tak? Kenapa pula jadi kuat untuk ibadah? Kerana kurang makan. Sungguh. Ya, kalau kita makan waktu buka puasa tu banyak, dia akan kesan juga dengan tarawih kita. Jadi malah. Dia jadi lemah, jadi lemau. Jadi tak larat. Jadi rasa nak berhenti awal. Macam tu. Tapi cuma makan kurang, dia akan jadi nasyak, kuat. Itu antara sunnah yang dah mati yang perlu dihidupkan balik. Sebelum sembahyang tarawih, mandi dulu. Mandi. Kerana itu akan menerbitkan semangat untuk kita beribadah. Itu sunnah yang dah mati, maka kena hidupkan balik. Baik. Jadi lepas tu kita kata macam mana boleh kuat lah? Kerana kita kurang makan. Tapi kenapa bulan-bulan lain, kalau kata tak puasa, disuruh buat tarawih agak-agak pakai pi tu. Tak larat kita. Sebab kita makan daripada siang. Pagi makan, tengah hari makan, malam makan. Lepas tu masuk malam nak suruh sembahyang tarawih. Kalau tarawih ada lah. Pada bulan lain, rasanya tak ada lah. Solat rawatib pun tunggang terbalik habis. Qabliyah, ba'diyah pun habis semua tinggal. Kerana apa? Kerana makan. Kalau tengok balik, kerana makan. Lepas tu kita tak akan mampu untuk dawamit taharah. Tak akan mampu. Nampak tak? Kecil je bakmi, nampak macam halus. Tapi sebenarnya, nampak kecil tapi sebenarnya halus. Awak nampak kecil tapi dia halus. Halus pada perbahasannya. Halus pada kefahaman dia untuk kita melihat jalan menuju Allah ni. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menumpukan pada satu usulnya, iaitu qillatul akl. Penting ni. Lepas tu kata Syekh lagi apa di sini?
Lianna al-jasada idza qalla ta'alluquhu bil maddah wasyahawat irtafa'atir ruhu wa safat wa kana aqdaru 'ala al-ibadati wa taqarrub lillahi ta'ala. Ini jawapannya. Ini kerana jasad dia kata kalau kurang ta'alluq dengan maddah wasyahawat. Maddah apa dia? Dengan makan. Dengan unsur. Badan kita ni tanah. Maka kita memerlukan unsur tanah juga untuk menguatkan badan kita. Sebab tu makanan kita semua daripada tanah. Buah daripada tanah. Nasi berah keluar daripada tanah. Okay. Lagi apa dia lagi? Ayam. Semua kejadian tadi adalah kejadian-kejadian yang berasal daripada bumi. Sebab tu bila mana jasad kita memerlukan makanan daripada tanah, maka dia akan ke tanah. Tapi kalau ruh kita, makanan dia bukan tanah. Makanan ruh adalah daripada langit. Doa, zikir, salawat, semua daripada langit. Maka kerana tu, kalau orang yang banyak makan saja daripada tanah, tapi ruhnya tidak diberi makan dengan makanan langit, maka ruhnya akan jadi lemah. Ruhnya akan jadi sakit. Dan bila ruh sakit itulah yang main macam-macam. Dia jadi sakit jiwa, atau panggil sakit jiwa, sebab ruh lemah. Ruh tak ada wirid, tak ada zikir. Kalaupun ada wirid, tapi wiridnya tidak sebanyak yang diperlukan oleh ruh. Kalau kita makan, kita boleh tahu kan, kita makan, kita dah lama dah lapar, dah lama dah teruk dengan tak makan. Bila kita makan satu pinggan, cukupkah pinggan satu je untuk makan, nak bagi hilang lapar kita tadi yang dah sekian lama kita tak makan? Tak cukup. Kita kena makan banyak. Dan kita kena minum air pun banyak. Untuk apa? Nak bagi gizi tadi seimbang balik dalam tubuh kita, baru kita boleh bergerak dan berjalan balik. Macam tu dengan ruh orang yang dia tinggal lama dah daripada ibadah, daripada wirid zikir, daripada salawat. Lepas tu dia duk harap kata dengan wirid dia yang dia baca dalam 100 itu, dia kata dia boleh selamat dah. Dia rasa dia hilang dah penyakit dia. Jiwa dia rasa tenang waktu tu. Baru 100. Sebab tu ada seorang main jumpa saya di sini, dia kata, sungguh dia kata selawat ni memang ubat, dia kata. Dia kata saya ni ada adik dia, ada saudara saya seorang kena anxiety. Anxiety jadi macam anxiety apa dia? Dia takut. Dia jadi takut, nak jumpa orang takut. Dia gelisah. Semua benda dia gelisah, anxiety. Dia ada penyakit lah tu. Dia makan ubat untuk nak elakkan kegelisahan tadi. Kalau anak demam, dia lagi demam pada anak dia. Dia tak demam, tapi dia lagi gelisah pada anak dia. Pada anak bukan nak mati pun. Dia pikir macam-macam otak dia. Malah kali sampai dia sakit. Sampai kadang ada yang boleh bunuh diri sebabkan kerana penyakit tadi. Itu yang ulama bincang balik macam mana dengan penyakit macam ini. Kalau bunuh diri, mereka dikira sebagai orang yang intihar dengan makna dosa besar, ataupun mereka dikira sebagai tak berakal waktu tu. Dan dikira sebagai orang yang terangkat dosanya sebabkan kerana mereka buat tadi dalam keadaan mereka tak sedar. Itu bincangan kan, perlu. Jadi dia kata, saya pergi bagi kat dia selawat, dia kata, suruh dia selawat. Dia selawat, dia kata, sehari 1000, tak edih, tetap gelisah. Dia kata suruh tambah lagi, baca sehari 10,000, 5,000, naik 5,000, tak hilang juga, masih anxiety. 10,000, 10,000 pun tak hilang juga. 15,000, tak hilang juga. 20,000 sehari, tak hilang juga. 25,000 hilang, kata dia. 25,000 hilang, sehari 25,000. Maknanya apa dia? Maknanya tu sementara nak cuci keladak tu, dia kena 25,000 kali sampai hilang penyakit. Kita nak tahu macam mana, kita kena cuba. Kena cuba sendiri masing-masing, baru kita boleh tahu hilang ke tak hilang. Ni baru 100 kali rasa banyak dah. Dia rasa terbang dah. Ni jadi wali dah ni. Baru 100. Lepas tu main satu lagi, tak ada himmah untuk nak melakukan perkara tersebut. Jadi jangan niat berubat saja, niat ibadah dengan perkara tersebut. Perkara tadi berlaku tu yang dilakukan oleh para guru murabbi, pada para muridnya yang datang macam-macam, yang mari kepada guru tadi macam-macam perangai. Ada yang pernah berzina, ada yang pernah merompak, ada yang pernah macam-macam lah perangai. Semua penyakit semua. Sebab tu para guru murabbi mereka melayani orang-orang yang berdosa ni sebagai mereka ni adalah pesakit,
seperti doktor melayani pesakit, bukan melayani mereka sebagai penjenayah. Sebab tu para guru murabbi bukan melayan para muridnya seperti polis melayan penjenayah, tapi mereka melayani para muridnya seperti seorang yang sakit dan doktor melayani pesakit. Maka dia akan bagi ubat macam mana nak kena makan. Lepas tu dia akan datang tengok selalu keadaan pesakit dia macam mana. Itu apa ni, sya'nul murabbi. Itu adalah tugasnya para guru murabbi. Dan dia bukan hanya tengok pada zahir sahaja, pada dia juga membimbing batin murid tersebut. Dan kalau tidak ada guru murabbi, maka selawat adalah pembimbing batin yang paling utama. Sebab tu kalau kata orang tadi selawat sungguh-sungguh dengan banyak, maka akan hilang segala penyakit tadi. Tu kalau ada orang anxiety. Ada orang anxiety yang kita nampak dia biasa, macam orang biasa ya. Tapi dia tak boleh. Dia ada perasaan gelisah apa semua tadi. Tapi kelas mai. Majlis-majlis ilmu mai. Tujuan mai tu untuk apa kadang-kadang? Untuk mengubat penyakit tu lah. Nak ubat penyakit dia, dia rasa tenang dalam majlis. Tapi majlis ilmu lah, jangan pergi majlis ceramah kata orang, tu memang dia lagi balik anxiety lagi. Lagi dia akan balik dia sabut. Tapi majlis wirid, majlis zikir, majlis salawat, majlis-majlis raqaik, yang dibimbing oleh guru-guru ni, maka pergi ke majlis-majlis tersebut, insya-Allah akan diberikan pengubatan oleh Allah. Tapi kena minta juga dengan Allah. Macam mana pun ubat dia di mana? Pada Tuhan yang memberikan yang menurunkan sakit tersebut. Tuhan yang sama jugalah yang akan mengubati kita. Jadi minta kepada Allah, insya-Allah Allah Taala akan bagi sembuh. Kemudian dia kata apa? Kasratut ta'am. Ini jawapannya no. Jasad kalau kata kurang ta'alluq dia, kurang keterikatan dia dengan maddah, dengan unsur yang kita selalu gunakan. Jasad kita ni daripada tanah asalnya, dan kita makan pula unsurnya daripada tanah, dan juga daripada benda-benda yang bersifat dengan bawah ni, akan menyebabkan jadi syahwat. Bila kurang benda tadi, maka akan naiklah ruh. Waktu tu bulan Ramadan ni kita jadi semangat dengan ibadah. Jadi semangat dengan ibadah kerana apa? Kerana ruh kita irtafa'at. Ruh kita makin tinggi, naik, wasafat, dan semakin bersih. Sebab tu kena banyakkan puasa dengan makna puasa yang sebenar. Puasa yang dengan maksud yang sebenar. Puasa mata, puasa hidung, puasa lidah, puasa kaki, puasa tangan, puasa hati. Puasa semua, bukan puasa zahir hanya lapar dan dahaga sahaja. Puasa-puasa yang macam itulah yang dipanggil puasa khusus, puasa khususul khusus. Yang itulah yang akan menyebabkan ruh orang tadi akan irtafa'at, wasafat, dan kemudian akan menerbitkan semangat melakukan ibadah kepada Allah. Atau ada orang kalau dia puasa juga siang hari tapi malam tetap juga tidak bersemangat melakukan ibadah dan melakukan maksiat, bermakna masih lagi kurang berlaku puasa tadi dengan makna yang hakiki. Kasratut ta'am, kata Syekh Ali, turisu kasrata an-niyam atau an-naum. Banyaknya makan juga akan mewarisi banyaknya tidur. Syarimi banyak tidur. Tadi Ustaz mimpi tadi, lagi hebat Ustaz mimpi tadi. Mimpi Syarimi tidur atas meja, kaki naik atas meja tu. Termimpi tadi. Kata, weh sakan sungguh ni. Saya tengah baca kitab, dia tidur depan saya. Tapi saya tak perasan dia tidur. Kelas ni semua ada ni, kelas ni. Ajaib juga saya kalau tidur di maktabah, saya macam-macam saya mimpi. Tapi mimpi semua ya, sebab tu. Baca kitab, mengajak, mengaji. Tidur atas maktabah. Saya suka tidur atas maktabah saya. Tingkat 2 tu maktabah. Saya akan tidur di maktabah. Jadi tadi termimpi Syarimi kaki duduk atas meja sebelah. Orang kata boleh tahan ni. Kitab duduk celah kaki. Punya ada terangkat taklif lah tu. Sampai ada orang tegak kata tu, baru saya perasan rupanya tidur pakai kaki naik atas. Main-main sini pun tidur lagi. Astagfirullah. Jadi tu orang panggil nak kena, orang panggil apa? Kena banyak muhasabah. Mungkin makan banyak ni. Syarimi, buka pasal makan banyak kot. Santri. Belajar, kita pernah jadi pelajar. Kita pernah duduk di pondok, kita pernah duduk di sekolah asrama. Kita tahu dah makan macam mana. Kalau main makanan tu adalah syurga bagi dia. Waktu tu boleh makan. Tak itu Zahid? Sampai tanya lah, ada orang jual apa ni, biskut-biskut kering ke apa kan. Hak gelak tu yang tanya.
Saja abang kan. Dia gelakkan tu Ada punya nak kunyah juga tiap-tiap malam. Tengah-tengah malam doktor kata nak kunyah. Tak boleh, mulut ni kena ada sentiasa makanan. Alif. Lepas tu dia lupa habis Quran. Tu yang apa ni tak ingat. Subuh main lambat. Tak itu. Zahid? Zahid tak. Saja tanya Zahid. Nama dia senang, Zahid. Pendek. Baik. Wa kasratu ta'am turisu kasratan naum. Dia banyak tidur. Wa baladata az-zihn. Jadi bodoh. Makan banyak jadi bodoh. Jadi blur tak. Guru kami Maulana Syekh Ahmad Tayyib, Syekhul Azhar Syarif, dia kalau kata hari Selasa kelas dia tak bagi kami. Kalau pelajar waktu tu saya sajalah ikut kelas dia. Kita ni bukan sodik mana pun. Kelas dia kelas pelajar master dengan PhD waktu tu. Mengajak kita usul fiqh mustasfa. Kita pergi kelas mustasfa. Jadi macam wow, Jadi wow lah kalau orang zaman tu. Tak ada orang pergi, orang tak ramai kelas dia. Masa tu dia tak jadi Syekhul Azhar lagi. Sebelum tu kelas mantik. Mengajak Malawi alal mantik, ala sulam munawrak. Jadi baca kitab tu, habis kitab tu pindah ke Ruwaq Abbasi dalam Masjid Azhar juga. Sebelum tu baca di Ruwaq Maghribah, pindah pergi ke Ruwaq Abbasi, baca kitab Mustasfa Imam Ghazali, usul fiqh. Allah, awal tu mantik saja. Awal Mustasfa dah mantik dah. Saya pergi kelas, tapi dia tak tanya saya. Alhamdulillah dia tak pernah tanya saya. Sebab dia tahu tengok ni ajam, orang Melayu ni, tak apa, tak payah tanya. Dia tanya kat Arab. Ni semua PhD, Master Azhar, kuliah falsafah semua. Tapi kalau dia tanya, macam kita duk tanya santri. Pasal dia tak tahu apa. Padahal Master PhD. Tu kata depan Syekh kadang-kadang, semua tak tahu apa. Bila Syekh tanya, tak kerti jawab. Dia tak lepas baru mengaji. Takkan tak tahu dah benda ni. Kamu murajaah ke tak? Itu Syekh tanya. Kamu makan apa sebelum main? Makan apa? Syekh Ahmad Tayyib tanya. Kamu makan full? Makan kacang tu? Bohlam roti kan? Arab Mesir kan makan kacang full tu. Pagi-pagi kan, tu dah makan ruji dia pada. Macam kita makan nasi goreng, nasi lemak pagi-pagi. Apa makan full? Kita makan full. Pakak mengaku, ya kami makan full. Saya kata, haram. Aku haramkan makan full sebelum kelas pada hari Selasa. Tak boleh siapa pun main kelas ni makan full. Kerana full, ini akan menyebabkan jadi full. Jadi, memang sungguh jadi tak cerdik dia kata. Sebab dalam full ni dia ada, kalau masuk dalam perut kita, dia akan keluarkan wap. Wap tadi yang akan menutup ni bukhar atau apa dia punya wap tadi akan menutup kita punya lapisan otak kita. Katanya lah yang akan boleh menyebabkan kita jadi lambat sikit. Jadi slow nak faham, slow, lambat nak makan tu. Sebab tu kalau apa ni, kalau kita puasa dan kemudian kita mengaji, kita baca kitab. Mengaji ni kalau orang Kuala Lumpur dia aja baca Quran ya. Mengaji ni baca kitab lah maksudnya. Apa ni, hilang dia awak gelak. Sebab dia tu dulu ni. Kalau orang tanya dia mengaji tak dulu? Mengaji Quran. Sini orang Kedah ni mengaji kitab mah. Baca Quran dia sebut baca Quran terus. Pi mengaji Quran dia akan sebut Quran belakang. Mengaji Quran, baca Quran. Dia akan sebut Quran di belakang. Bila sebut mengaji secara mutlak maknanya baca kitab. Jadi kena faham bahasa qaum. Baru kita tak apa nak jadi orang panggil apa, cempera pula dah. Cempera datang apa pula. Cempera jadi kelang kelibut, tak tahu apa. Main kelas tok guru orang Kedah. Tok guru tu cakap apa dia tak tahu. Tok guru suruh dia mengaji, dia kata tok guru suruh baca Quran banyak, dia kata. Orang mengaji, orang suruh pilih mengaji kitab ni. Baca Quran tu telah lah. Memang kena. Baik, baladatul zihin. Tu saya kata jangan makan full pagi-pagi. Dan sungguh anak-anak kutab zawiyah kita ni di pondok kita ada kutab. Kutab ni pengajian untuk budak-budak. Yang ikut tak ramai lah. Ada 5 orang je anak-anak murid pun. Anak saya 3 orang. Anak Ustaz Soleh 2 orang. Jadi 5 orang. Hafal Quran dekat Ustaz Zaki. Muallim Zaki dia. Dengan Muallimah Aisyah isteri dia. Di rumah dia. Itu kutab zawiyah. Ada pula ni tengah dah habis hafal Aqidatul Awam. Ada 50 berapa bait? 50 apa 51 bait. Ke 57 bait. Berapa Zahid? Bapak tengok kat Asim.
Awak tengok kat Ilham, apa Ilham? Pakat tadi 50 bait lebih. Lepas hafal bait syair Aqidatul Awam dah habis. Saya dah buat test depan orang kampung hari Jumaat. Muhammad dapat hadiah apa semua dengan Aisyah. Cuma ada lagi baki 3 orang lagi tengah duk mengapai. Sambil-sambil itu, dan sekarang mereka tengah hafal Burdah Imam Busiri. Burdah ada 161 bait. Bait Burdah. Kenapa Burdah? Karena Burdah ni untuk lughah, bahasa, dan juga untuk hub, dengan cinta Nabi SAW. Dan kalau siapa hafal Burdah, dapat 2 sekali, dapat bahasa, dapat cinta Nabi. Jadi dua sekali. Ambil tu Tariq Nigeria. Orang Nigeria mengapai tu. Kalau tanya mereka hafal apa, kalau lughah mereka tak hafal Imriti, mereka tak hafal apa ni, orang panggil apa, Jurumiyah mula, mereka hafal Burdah Imam Busiri. Jadi saya di sini buat yang tu untuk budak-budak ni. Dan sampai-sampai mereka zaman saya sama mereka hafal Quran. Itu kutab macam di Mesir, tempat untuk hafal Quran, mengaji, membaca, menulis, mengira yang asas, kemudian sekali dengan menghafal matan. Sementara masih kecil, sebelum masuk ke sekolah. Biasanya di Mesir macam tu lah. Tapi di sini memang anak-anak saya semua di kutab saja. Daripada tak pergi sekolah biasa, daripada tak pergi lah, mereka masuk kutab dan tumpu dengan pengajian yang pondok lah. Nanti umur sekian-sekian mereka akan masuk ke sini pula. Lepas dah selesai pengajian kutab, hafal matan yang diperlukan, maka masuk sini pula lepas tu untuk mengaji sini. Baik. Jadi apa ni, pelajar kutab kata muallim dia, bulan Ramadan ni pula laju hafal. Sebab dia puasa. Budak-budak kecil puasa ni macam Muhammad dengan Aisyah, hari puasa dia puasa lah, tak pernah tinggal lagi lah. Apa, memang orang panggil mengapai laju, lebih laju daripada bulan tak puasa. Sampai muallim dengan muallimah dia pula bincang, kata lepas ni kelas kena puasa tiap-tiap hari ni. Jadi kelas kena puasa lah. Sebab lagi laju daripada yang tak puasa, waktu tak puasa. Dan juga dia akan memberatkan ruh. Kalau banyak makan ni akan memberatkan ruh. Fala yaqwal insanu ala ta'ammuli wa tafakkur. Dia tak boleh nak fikir. Ini kalau kata bahana banyak makan. Kama anna kasrat at-ta'am hiya min aktsari asbabil marad. Ini banyak penyakit adalah kerana banyak makan. Kita orang Malaysia banyak penyakit macam-macam ni kenapa? Kerana makan. Waqad qila fil hikam. Disebutkan dalam hikam apa dia? Innal ma'idah baitud da'. Sesungguhnya perut itu adalah pintu ataupun rumah kepada penyakit. Tamam. Wal hamiyatu ra'sud dawa. Hamiyah ni maksud apa dia? Penyakit orang panggil asabiyah tu. Panggil ke apa? Dia macam lebih kurang macam meresis lah. Hamiyah apa dia? Hamiyah nak terjemah apa dia? Hamiyah lebih kurang macam asabiyah. Ini adalah penyakit kepala kepada apa ni, minta maaf. Al-hamiyah ra'sud dawa. Ra'sud dawa ni ubat noh. Ubat. Apa dia hamiyah? Kita tengok. Kita tak ada di bawah, tak tulis. Ya? Diet lah. Oh, diet. Diet adalah apa tu? Al-ma'idah baitud dawa. Baitud da'. Perut adalah rumah kepada penyakit. Wal hamiyatu ra'sud dawa. Apa tu hamiyah? Apa ni? Penjagaan. Diet lah. Hamiyah penjagaan maksudnya. Itu menjaga. Diet tu adalah ubat kepada segalanya. Kepala ubat dia apa dia? Diet. Wal hamiyah, di bawah disebut. Wal hamiyah hiya khuluul batni min at-ta'am. Jadi hamiyah maksudnya mengosongkan perut daripada makan. Wal baradah idqalu at-ta'am 'ala at-ta'am. Satu lagi dipanggil baradah. Baradah ni masuk makanan. Lepas makan lagi. Lepas makan lagi. Jadi para sufi, mereka mentarbiah nafsu mereka dengan mematahkan syahwat perut mereka. Dan membiasakan diri dengan lapar. Dengan qillatul akl. Dan ni akan menjadi tadarrush dan tidak berlebihan lah. Sebab tu kita tengok Allah Ta'ala sendiri
aturkan puasa setahun sekali saja. Dan kemudian Isnin, Khamis pada setiap bulan. Dan kemudian ada pada bulan-bulan tertentu yang disunatkan kita dengan pahala yang berlipat ganda, seperti pada Arafah. Kemudian pada hari-hari yang tertentu yang mana diberikan dengan pahala yang berlipat kali ganda. Sebab tu kata Imam tengok di sini kata haddul hasan fil akli wa tawassut. Perkara yang baik adalah sederhana dalam makan. Wa dhalika alla yatanawala ta'ama hatta yashtahi. Itu jangan makan selagi mana tidak lapar. Wa yarfa'u yadahu anhu wa huwa yashtahihi. Dan mengangkat tangannya daripada makan ketika dia bernafsu untuk makan. Jadi waktu ketika nak makan sangat, lapar sangat, baru makan. Dan bila dah jadi bernafsu dengan makan tersebut, masa tu berhenti. Itu adalah orang panggil apa? Tempat yang terbaik ketika mana makan. Dan Imam Junaid radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, man bata ja'ian muti'an lillahi bata qa'iman walau kana na'ima. Sesiapa yang bermalam dengan keadaan lapar dan taat kepada Allah, maka dia tidur dalam keadaan seakan dia bangun malam walaupun dia tidur. Fa innal ju'a sababul khawfi min Allah. Kerana lapar itu adalah sebab kepada takutkan Allah. Sebab tu kata Imam Junaid, ya ahlal iradah alaikum bil ju'i wal wisal wal zikri tasilu ila matlabikum. Hendaklah kamu, wahai ahli iradah, wahai para murid maksudnya. Ahli iradah maksudnya murid. Wahai murid, alaikum bil ju', hendaklah kamu berlapar, dan hendaklah kamu al-wisal, maksudnya sentiasa bersambung dengan perkara tersebut, dan juga az-zikri, dan juga sentiasa dengan zikir. Wisal juga dengan maksud fikr. Tasilu ila matlabikum, maka kamu akan sampai kepada tujuanmu. Min man ja'a wasal wa man syabi'an qata. Siapa yang lapar dia sampai, maka siapa yang kenyang dia akan terputus di tengah jalan. Kenapa? Karena lapar akan mematahkan nafsu syahwat. Dan juga lapar juga akan menyebabkan kita boleh berfikir dan juga melakukan zikir dengan baik. Itu penyair menyebut, baitul wilayati qasamat arkanaha sadatuna fihi minal abdali. Pintu ataupun rumah wilayah kewalian itu qasamat arkanaha, dibahagikan dia punya rukun-rukunnya. Dia ada tiang-tiangnya. Sadatuna fihi minal abdali. Ini para sadah, abdal, para wali badal telah meletakkan dia punya tiang-tiangnya. Apa tiang-tiang bagi baitul wilayah, rumah kewalian? Kata beliau, ma baina samtin wa'tizalin daimin, iaitu di antara apa? Diam. Yang kedua, i'tizali daim, sentiasa uzlah. Yang kedua, wal ju'i was sahrin nazihil 'ali. Yang ketiga, ju', lapar. Dan yang keempat, sahrin nazih, bangun malam. Ini 4 tiang utama yang membina rumahnya para wali. Ini wali, ni jalan dia. Jadi fal ju' ikhtiyaran wa adamu syiba' ahadu subul al-muwassilah ila Allah allati yanbaghi 'ala as-salik mura'atiha. Yanbaghi 'ala as-salik mura'atuha. Jadi ju' berlapar dengan cara memilih perkara tersebut. Bukan lapar sebab tak ada makanan. Ada makanan depan mata kita tapi kita berlapar. Maka ini adalah satu jalan untuk sampai kepada Allah. Jadi maksudnya biqillatil akli, dengan makna makanan ada tapi kita mengurangkan makan kita. Walladhi yanbaghi lil muridi, kata al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad sambung kembali, walladhi yanbaghi lil muridi alla ya'kula illa an faqatin. Satu yang seyogianya, selayaknya, semestinya bagi seorang murid, bahawa dia tidak makan illa an faqatin, melainkan ketika lapar. Wala yanama illa an ghalabatin, dan tidak akan tidur melainkan tersangat mengantuk. Ataupun ghalabah ni maksudnya apa dia? La yanama illa an ghalabah, maksudnya tidak tertidur melainkan tertidur. Tertidur, bukannya nak tidur. Ni cari masa tidur. Wildan? Wildan? Tidur kan? Betul? Tipu ni. Betul ya? Tipu tu betul?
Ya. Wala yanama illa an ghalabatin. Tidak tidur melainkan tertidur. Maksudnya itu. Lepas tu ada sebahagian wali yang simpan rambut panjang. Rumah dia pun kecil. Rumah kecil. Diikat rambut dia dekat tiang. Ataupun dihalang rumah dia. Jadi dia akan baca kitab, wirid kan, sambil duduk bersilau. Bila nak tidur, tertidur, dia akan tertarik rambut dia, jaga balik. Rambut ikat belakang ni. Macam tu. Tu dia. Habis tahu tu. Ada sebahagian macam tu. Punya himmahnya aliyah sampai tahap macam tu. Sayyidina Ali Imam Syafi'i, Imam Nawawi tidak meletakkan lambung dia. Ni. Dia punya lambung ni tidak diletakkan di atas lantai selama 2 tahun ketika pelajaran beliau di Dimashq. Waktu ke Dimashq, ke Syria, waktu ketika dia pindah daripada kampung dia datang ke Syria, ke Dimashq, dia kata waktu duduk di situ tidak dia tidur dalam keadaan berbaring selama 2 tahun. Tidur dia duduk dan kadang-kadang tertidur. Itu dia punya himmah dia. Kita di pondok tak ada lah buat betul tu. Maksud dia pondok mana pun, tok guru siapkan dah katil untuk anak murid. Anak murid lah sendiri. Lepas tak kira apa. Tak ada katil pun tidak. Asal tok guru rehat sikit lah. Itu adalah waktu keemasan bagi dia. Kita kalau kita tok guru abang kata esok rehat. Allahu Akbar. Dia takbir tu belakang tok guru lah, tak depan. Kalau depan, kelas esok ada. Kalau dia kata takbir alhamdulillah ya, esok ada kelas tu. Ganti balik. Dia tak sebut apa. Buat muka sedih. Macam kelas tak ada. Macam Syarimi ya. Dia akan buat muka sedih. Kelas tak ada. Padahal lepas tu, dia akan cari peluang. Duduklah kat mana pun. Kereta tengah duduk, dung macam tu pun. Tenang. Tak ada masalah apa. Tu masa jadi pelajar ni adalah masa yang paling berharga. Kerana ada benda yang kita boleh buat waktu belajar, kita tak boleh buat dah waktu kita tak belajar. Waktu jadi pelajar, waktu bila pun kita boleh tidur. Dan tu waktu yang paling berharga sekali. Rasa nikmat macam duduk dalam penjara. Walaupun boleh pergi mata-mata. Dia seperti burung di dalam sangkar yang besar. Berterbangan tetapi terkurung. Itu bahasa. Dia kata macam banyak benda tak hebat ni. Tapi bila dia boleh keluar tu daripada sangkar dia. Dia tak tidur pula dah. Dia mula awak tak boleh tidur. Banyak dah tidur. Kerja tidur dalam kelas tidur, habis kelas tidur, balik ke asrama duduk saat pun tidur. Lepas tu kena sibuk diri kita ni dengan perkara yang berfaedah. Tangan ni kena ada kitab selalu, santri. Tangan jangan tinggal kitab. Tak ada kitab Quran. Tak ada Quran Dalailul Khairat. Dan tu kerja dia. Tak pun tasbih di tangan. Ni kitab tak ada. Pam tak ada. Nak dia apa? Pemain bola. Ilham? Hak tu kerja penuntut ilmu. Tangan kitab. Itu. Tak kitab pegang tasbih. Wirid. Tak wirid baca Quran. Tak baca Quran baca selawat. Itu kerja dia. Nama pun talibul ilm, murid ila Allah. Itu. Baik. Dah kita masuk jalan ni. Jadi fardu dah kepada kita untuk buat perkara tersebut. Dia bukan sunat lagi ni. Dah fardu dah. Kita dah masuk jalan tu. Wala yatakallama illa an hajatin. Dan tidak bercakap melainkan berhajat sahaja. Melainkan pada benda yang perlu saja bercakap, baru dia bercakap. Kalau tak perlu, tak bercakap. Jadi orang akan kata penuntut ni dia sombong sikit lah. Waktu kata dalam ni, kata khillatul anam, ada sedikit perbahasan daripada Syekh Ali Jum'ah hafizahullah. Kerana khillatul anam boleh jadi dengan maksud ada dua. Yang pertama, khulwah anhum. Ini bersendiri daripada makhluk. Yang kedua, apa dia? Qada' hawaijihim wa khidmatihim. Yang ini menunaikan hajat makhluk. Apun termasuk khillatul anam. Jadi kita baca sikit faedah daripada Maulana Syekh Ali tentang khillatul anam. Macam mana beliau memahami dan diambil daripada para sufi memahami khillatul anam. Sebab orang faham bila baca khillatul anam ni nak suruh kita jauh pada orang. Tak bercampur dengan orang. Tak bergaul dengan orang. Jadi kita baca sikit lagi sebelum kita tutup kelas. Apa dia? Sambung.
wala yuqalita ahadan minal khalqi illa in kanat lahu fi muqalatatihi faidatun. Ni khilatul anam ni. Dia tidak bercampur gaul dengan seseorang daripada makhluk melainkan jika adalah pergaulan itu berfaedah. Kalau berfaedah ya bercampur. Ni kalau duduk dengan pelajar tentu min jinsih, daripada jenis pelajar tu sendiri juga dia duduk dengan sama-sama dia, maka dia akan terbitlah himmah. Kalau kita tengok ada seorang santri asyik mengapai saja, takkan dia nak tidur lagi. Dia kalau dia boleh tidur, tengok kawan dia hafal dan dia boleh kata, tak apa, biar pergi ke dia. Nanti kami hafal nanti ya. Ni orang tak ada jiwa. Ada santri pelajar yang betul dalam jiwa dia ni dia akan ada sifat berlumba, dipanggil tanafus. Munafasah dipanggil. Munafasah yang sihat lah, yang baik. Bukannya perlumbaan yang tak baik ni. Nak perkenal kawan dan seumpamanya, dengki, main keluar perasaan hasad dan seumpamanya. Tak. Ini munafasah yang baik. Tengok kawan dia hafal, dia pun nak kena berlumba juga dengan kawan dia. Dia akan tanya, berapa dah baik hafal? Hafal dah 300 baik. Saya kena lomba. Saya baru 1 baik. Tu dia. Jenuh nak potong. 300 tu. Tapi boleh. Maulana Syekh Ahmad Nabawi, guru kami di Al-Azhar, beliau waktu mula-mula jumpa dengan Syekh Usamah Al-Azhari, bila datang dia kata dia nak mengaji dengan Syekh Usamah. Syekh Usamah kata, nama siapa? Dia abang kata nama Ahmad Nabawi. Tu masa tu dia tak doktor lagi. Masa tu dia master dah di Azhar, kalau tak silap. Master di Azhar. Syekh Ahmad tanya, boleh nak main tapi dengan syarat. Boleh nak ikut kelas aku, dengan pengajian dengan aku, kata Syekh. Nak sohbah dengan aku boleh, tapi dengan syarat kena hafal Alfiyah Ibnu Malik, kata dia. Hafal Alfiyah, tanya kat Syekh Ahmad waktu tu. Syekh Ahmad kata tak hafal lagi. Hafal 3 bulan, lepas tu dia main. Saya dah hafal dah. Test, ingat 1 biji pun tak jatuh. Sampailah kuat betul dia dapat himmah. 3 bulan hafal Alfiyah habis. Selesai 3 bulan. Allah. Syekh Ahmad bila tengok tu, Syekh Usamah bila tengok tu, dia kata apa? Ni betul orang. Betul sungguh nak mengaji. Sebab apa? Sebab himmah dia aliyah. Kalau dia tangguh hafal, dia lebih bahagi 1 bait sehari ada 1000 bait. Sehari 1 bait. 360 hari setahun. Kali dengan 3 tahun. Nak habis 1000 bait. Kalau sehari 1 bait, bila nak jumpa Syekh Usamah? Lepas 3 tahun baru nak pergi mengaji. Dia kata, lambat tu. Jadi akhirnya dia potong jalan. Macam mana dia nak buat ni? Daripada sehari 1 bait, satu bait, jadi sehari berapa bait? Dia potong jadi lebih kurang berapa? Nak jadi 3 bulan. 3 bulan 120 hari. 120 hari bagi 1000. Tu cara nak kira. Allahu Akbar. Payahnya kan. 120 betul ya? 4 kali 3 jadi berapa? 90 hari. Dia 3 bulan 3 bulan 90 hari. 90 jadi 120 bait sehari. Betul? 12 bait. Habis. Set bait tak tidur. Set bait kaki tak naik atas meja. Kaki naik atas meja tak tahan. Jadi ni kena ingat banyak. Kaki naik atas meja. Dan kaki naik atas meja. Ayat liuk penuh atas buku. Ada tambahan lagi mimpi tu. Penuh. Saya kata, yang ajaib betul ni. Awak jadi macam ni Syarimi ni. Kena betul balik niat, kena betul balik perjalanan, kena mengaji bergelak balik. InsyaAllah. Jadi orang baik. Ni otak-otak laju ni, mereka ni. Otak laju. Tapi dia jadi, orang panggil apa, jadi malah. Dia kadang orang laju-laju ni, dia jadi dia nak act sikit kalau dia laju. Lepas tu kena buang act tu. Tak act. Bukan act kekasih X tu dah. Act ni angkat baku sendiri. Tak usah syok, sorang-sorang. Ilham. Yang buat mulut jangan askar. Kita bukan askar. Buat mulut jangan dia askar. Komando. Duk. Itu jadi komando. Jaga bahagian gak tu depan. Tengok siapa lalu sepak tu ya. Tu bahagian tu. Senyum. Alhamdulillah senyum. Pagi tadi dia ambil makanan.
kelima suku. Dia bagi sunat takhir sahur. Bagi tadi sunat takhir sahur, takhir semua tadi. Baik. Wala yuqalita ahadan minal khalqi illa in kanat lahu fi muqalatatihi faidatun. Yang campur melainkan kepadanya ada faedah saja. Ini dipanggil, kata dalam ta'liq disebut ini adalah qulwah ammah dipanggil. Jadi bagi sebut dalam kita punya tema kita tu ataupun kita punya perjalanan kita punya ni panggil qulwatuna fi jalwah. Qulwat kita bersama dengan orang ramai. Wa man aktsara al-akla qasa qalbuhu. Sebelum masuk yang tu, bincang dulu pasal qillatul anam. Sebab disuruh kata tadi jangan bercampur melainkan dengan sedikit sahaja pergaulan tadi, melainkan yang berfaedah sahaja. Tu kata Syekh Ali Jumaah, fi tariqina ila Allah waqfuna 'inda tarbiyati bi qillatil kalam. Tamam? Wa qillatil manam wa qillatit ta'am thumma qillatil anam. Kata beliau, wa qillatul anam yustadallu 'alaiha bima sannahu Allahu lana min al-i'tikaf. Ya. Mengurangkan bercampur gaul dengan manusia ni, Allah sendiri telah meletakkan sunnahnya tadi kepada kita. Dengan apa? Dengan i'tikaf. I'tikaf sebenarnya adalah salah satu bentuk khulwah sebenarnya. Jelas. Selesai. Kalau ada orang duk kata khulwah ni bid'ah lah apa benda tu, dia tahu tu i'tikaf je lah. Tak kira khulwah ke tu. Duduk dalam masjid. Tak keluar daripada masjid. Ada syarat-syarat dia. Wa asyarat as-sayyidatu Aisyah fi hadisiha anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqalat, di syarat daripada Sayyidatina Aisyah, hadis yang Sayyidatina Aisyah sebut apa? Summa hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian disukakan kepada Nabi untuk bersendiri. Dan kemudian Nabi akan yatazawwad lil layali dhatil adad fi ghari Hira hatta idza nafada az-zat min at-ta'am aw syarab nazala li Makkah li yatazawwada li mithliha. Nabi akan bawa bekal makanan untuk pergi beruzlah di Gua Hira selama beberapa malam. Setelah selesai makanan tersebut ataupun perbekalan tadi, baginda akan turun ataupun dihantar oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam. Tu maksudnya sini dalam tariq ila Allah juga perlu zad. Zad kan zad. Zad maksudnya perlu bekal nak pergi. Kita kena ada bekal juga nak tariq ila Allah. Nabi nak khulwah, ada zat. Maksudnya ada juga dibawa dengan bekal makanan kita. Jadi kita ni kalau nak suluk, kena ada bekal juga. Bekal ni sama ada maknawi ataupun zahir. Yang zahir makanan kita tu. Yang maknawi ni bekal dalaman ni. Kena ada juga nak pergi khulwah. Kalau tidak nanti kalau syaitan datang, lingkup habis sekali pada mula sekali. Dah kena lingkup dah. Lepas tu kena ada bekal. Idzan al-i'tikaf wal qulwatu huwa qillatul anam. Jadi i'tikaf dengan qulwat tu adalah mengurangkan bercampur dengan manusia. Fa in min faidatiha, antara faedah khulwah apa dia? Dan juga faedah khillatul anam ni, itahatu fursatin li aqlil insan an yata'ammala wa an yatadabbara wa yatafakkar. Tujuannya untuk apa? Nak bagi peluang kepada otak fikiran kita ni boleh berfikir. Berfikir untuk tadabbur, tafakkur. Wa an ya'isha ma'a nafsihi, dan dia hidup dengan diri dia. Wa yuraji' akhta'ahu wa af'alah, dan dia boleh memerhati balik dengan kesilapan-kesilapan dia dan juga perbuatan-perbuatan yang dia buat. Wa an yuqawwima tasarrufatihi hatta yataqaddam ila al-amam, dan dia boleh timbang tara balik dia punya perbuatan amal dia untuk dia taqaddam ila al-amam, untuk dia nak pergi lagi ke depan. Jadi dalam khulwat bukan tidur. Lagi masuk khulwat tidur lepas tu. Elok. Tu kan khulwat tu. Tu kan khillatul anam, tu cari peluang nak tidur. Ni dalam masjid Zawiyah nanti ni, sebelah ni akan ada bilik suluk banyak nanti. Di tepi pintu tu ada bilik suluk. Ada 8 bilik ke 6 bilik suluk. Gitu. Jadi santri-santri ni sebelum keluar daripada Zawiyah akan masuk bilik tu dulu. Duduk dalam bilik tu seorang-seorang. Tapi bagusnya duduk dalam masjid. Jadi tak tinggal jemaah juga. Mereka tak akan tinggal jemaah. Cuma solat Jumaat je lah. Tu kena keluar api solat Jumaat. Sebahagian ulama' kata, kalau orang yang sedang khulwat, adakah dia wajib solat Jumaat juga? Kata sebahagian ulama' kata, tak wajib juga Jumaat. Kenapa? Kerana dia dikira uzur. Uzur bukan jasmani je. Uzur batini juga termasuk dengan uzur. Itu sebahagian awliya, dan sebut juga oleh Imam Bajuri.
disebut dalam hasyiahnya, kata itu termasuk uzur. Tapi bagi mengelak fitnah, maka tak bolehlah buat macam tu. Elak fitnah. Zaman lah zaman kejahilan meluasa, orang tak tahu apa. Akhirnya menyebab fitnah pada jalan para sufi. Sebab tak mengaji. Dia hukum dulu. Maka eloklah keluar pergi ke sembahyang Jumaat, tapi tak sembang dengan orang. Pergi sembahyang Jumaat je. Habis memangnya terus balik, masuk balik dalam keluar. Tapi time makan, berak apa semua tu kena keluar je lah. Makan, nak minum, nak buang air dan sebagainya, dia kena keluar juga daripada bilik tu. Tapi itu tak dikira memutuskan keluar tersebut. Meneruskan. Kemudian tu tujuan dia bukan pergi tidur dalam tu. Pergi tidur tak selesai lah keluar tu. Itu dia dengan Tuhan. Dia dengan amanah diri dia sendiri untuk dia nak melaksanakan khulwah tersebut. Idzan fi nihayatil mataf hiya tarbiyatun taj'alul insana yudhakkiru wa yufakkir. Ini tarbiyah sebenarnya untuk menjadikan pada penghujungnya manusia ni berfikir, berzikir, yataqalla wa yatahalla, dan dia menyucikan dirinya dan menghiaskan dirinya, yata'amal ma'at tajalli min ajli an yasil al-insan ila fi tariqihi bihadha suluk ila ibadatil haqq. Tujuannya untuk sampai kepada tajalli Allah dan untuk sampai dalam jalan dia tadi kepada ibadah kepada Allah dan juga sampai kepada ikhlas. Baik. Kemudian ini yang disebut dalam hadis. Bila disebut dalam hadis apa dia? Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya apa dia? 7 kelompok yang akan dinaungi di bawah naungan arasy Allah Ta'ala. Salah satunya rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Seorang lelaki yang mana? Lelaki termasuk perempuan. Yang bersendirian mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara bersendiri, lalu mengalir air mata, dia menangis. Kata Imam Qadhi Iyad dalam syarah hadis ini, kata beliau, fihi fadlul buka wa fadlu a'mali sirri kulliha. Ini adalah kelebihan menangis dan kelebihan bersendirian dengan amal yang kita rahsiakan, tak cerita ke orang. Li'annaha ab'adu minar riya' wat tasannu'. Karena kalau bersendirian itu lebih jauh daripada kita nak menunjuk-nunjuk dan juga buat-buat dengan amalan kita. Sebab tak ada siapa nampak. Kita duduk dalam tempat suluk tu seorang-seorang kita. Kalau kita boleh jaga amalan kita dalam suluk tadi seperti mana kita di depan orang, maknanya ini betul ikhlas. Tapi kalau kata waktu dalam suluk tu dia ambil peluang untuk tidur dan juga ambil peluang untuk nak bagi masa sungguh, dia kata dah alang-alang, dia kata ni boleh tambah suluk 10 hari pun boleh, dia kata. Sebab ni boleh cover betul ni. Lepas tu makan sekali disediakan. Dia kata tak payah duk masak lah. Sebab kami masuk suluk terus ni. Ni jadi munafik nanti. Dia jadi munafik. Dia tak akan boleh pimpin umat. Nanti dia akan berlakon je sepanjang masa. Na'udzubillahi min dzalik. Sama. Lepas tu fa'arjahul a'mali 'inda Allah makana ba'idan an a'yunin nas. Ini yang paling rajih di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling jauh daripada pandangan mata manusia. Kasadaqatis sir, wa qiyamil lail wa qur'anil fajr. Seperti sedekah sir, sedekah rahsia, tak abak ke orang, qiyamul lail tengah malam, dan juga qur'anul fajr, dan juga Quran yang dibaca pada awal pagi. Itu orang tak tahu. Lepas tu Al-Imam Syekh Amin Baghdadi rahimahullahu ta'ala pernah bertanya kepada Syekh Muhammad Rashid. Disebut dalam kitab ini, Madkhal ila Tasawufil Islami. Syekh Muhammad Amin Baghdadi ini adalah guru murabbi yang mendidik para murid dan para masyayikh di Mesir. Dia datang daripada Baghdad. Dia asal daripada Iraq, Sulaimaniyah. Kemudian dia pergi duduk di Madinatul Munawwarah. Kemudian dia pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Dan Allah Ta'ala bagi futuh kepada beliau. Dan kemudian beliau pindah ke Mesir pada tahun 1914. Dan mendidik para guru. Ada 12 orang anak murid dia. 12 jadi wali semua. Semua jadi wali besar semua. Anak murid dia 12 orang. Tak ramai. Yang jadi penerus kepada perjalanan beliau. Penerus kepada perjuangan beliau. Syekh Amin Baghdadi. Maqamnya di Mesir. Dan dia bermujawarah dengan Al-Imam Husain. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu duduk di belakang tu. Belakang masjid Sayyidina Husain, tepi masjid Sayyidina Husain. Imam Amin Baghdadi, Sidi Amin Baghdadi. Antara murid dia siapa dia? Sidi Ahmad Mursi, Sidi Syekh Ahmad Hamadah. Ini guru-guru Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah. Untuk guru Syekh Ali Jumaah. Jadi Syekh Ali Jumaah belajar dengan anak-anak murid kepada Syekh Amin Baghdadi. Dan Syekh Ahmad Mursi pernah puji, Sidi Ahmad Mursi pernah puji Syekh Ali Jumaah. Dia kata apa?
Dia kata, Syekh Ali kalaulah Syekh Amin Baghdadi masih hidup, sudah tentu dia sayang dekat kamu. Dia suka kamu. Lepas tu kata Syekh Ali Jumaah tanya, kenapa kata macam tu? Kenapa Syekh kata macam tu? Dia kata, kerana himmatuka aliyah. Kerana himmah kamu tinggi. Syekh Ali waktu belajar, puasa dahar. Setiap hari puasa. Kecuali hari haram je. Ini dia punya ritual, amalan Maulana Syekh Ali waktu ketika mengaji. Puasa setiap hari. Kecuali hari haram. 5 hari ya tak puasa. Hari semua puasa. Ini Maulana Syekh Ali Jumaah Hafizahullah. Jadi Sidi Amin Baghdadi, ini ashabul karamat. Wali min awliyaillah. Anak murid dia saja pun dah cukup dah. Nak tunjuk kata kewalian mereka tu macam mana. Anak murid dia pun dah cukup. Sidi Ahmad Hamadah pernah berwirid, berzikir. Dia tanya kat Syekh Ali. Sudah tua dah. Tanya. Dia kata, Syekh Ali, dia kata, saya nak tanya. Syekh Ali waktu tu jadi ahli majlis fatwa Mesir. Saya nak tanya soalan, dia kata. Macam mana hukum orang yang dia ni berzikir? Dia kata, semalam dia kata, aku lepas sembahyang maghrib, aku zikir, wirid, dia kata, dan aku sedap-sedap dah subuh. Aku terlupa dengan isyak, dia kata. Bini aku bagi tahu, kata dah masuk subuh dah. Aku hilang dia, ruyuk, dia kata. Tak tahu. Dia kata aku rasa 5 minit saja. Aku ingat aku wirid tu dalam 5 minit, 10 minit saja. Rupa-rupanya dah sampai subuh dah. Istighraq dalam zikir sampai tahap macam tu. Bukan tidur. Wirid. Tapi sampai tak sedap, kata dah habis isyak masuk subuh. Tu macam mana? Syekh Ali kata, yang tanya tu kena keluar fatwa sendiri. Ini ahli majlis fatwa tak boleh jawab. Dia mau keluar fatwa ni. Hak ni kena yang bertanya tu sendiri, jawapan ada pada dia. Dia sendiri yang kena jawab. Cuma kalau kita mengaji fiqh, macam tu lah. Akan batal wuduk dia kira. Kerana dia kira terlalu istighraq, batal wuduk. Dalam mazhab kita Syafi'i. Ada sebut dalam Kasyifatus Saja. Masalah berkenaan dengan bekal tadi. Aku lihat apa lah. Kalau nak abang kata, mereka punya orang panggil apa, dalamnya mereka punya penumpuan tadi sampai tahap macam tu. Jadi Syekh Amin Baghdadi satu hari bertemu dengan Syekh Muhammad Rashid. Syekh Muhammad Rashid ni ahli hay'ah kibar ulama Al-Azhar Al-Syarif. Ni kira ulama besar Azhar lah. Dan dia alim tafsir, Syekh Muhammad Rashid. Jadi ditanya kepada Syekh Muhammad Rashid oleh Syekh Amin Baghdadi. Syekh Amin Baghdadi tanya apa? Ya Sayyid Muhammad Rashid. Wahai Sayyid Muhammad Rashid. Madza bainaka wa bain Allah min al-ibadat allati tarju minha al-qabul? Tarju minha al-qabula. Wahai Syekh Sayyid Muhammad Rashid, kata Sidi Amin Baghdadi. Apa amalan yang kamu lakukan, yang kamu harapkan diterima oleh Allah? Yang amalan tadi di antara kamu dengan Allah. Apa kata beliau? Qala lahu, kata Syekh Muhammad Rashid, usalli rak'atain bil-lail la yadri bihima ahadun min ahli mundu 40 sanah. Itu dia. Atau 40 aman. Iaitu aku harapkan dengan 2 rakaat yang aku solat pada setiap malam selama 40 tahun. Bini aku pun tak tahu. Itu dia. Anak-anak aku pun tak tahu. Aku semayang 2 rakaat setiap malam selama 40 tahun dah. Aku harap itulah diterima oleh Allah. Tuh. Nah, abang kata ni punya qimah rakaatain ni, kata ni 2 rakaat saja. 2 rakaat yang dia buat tapi setiap malam tadi dengan istiqamah, dan tidak ada siapa pun tahu amalan tadi. Melainkan setelah ditanya ni baru orang tahu. 40 tahun dah, dan dia harapkan itulah amalan dia akan diterima oleh Allah dan memasukkan dia ke dalam syurga. Sebab tu kata para ahlillah berkenaan dengan bangun malam ni, dengan dia kata apa? Tashatil kalimat wa zahabatil ibarat wa baqiyat raka'at kunna nusalliha fi laili li rabbil ibad. Tashatil kalimat, terbang dah kalimat-kalimat, hikmah-hikmah yang kami cakap dulu. Hak kalam yang dia cakap waktu kelah dia keluar dengan bahasa-bahasa hikmah telah terbang semuanya. Wa zahabatil ibarat, ibarat-ibarat telah pergi. Apa dia? Wa baqiyati ar-ruqai'at, dalam sebahagian. Dan sini disebut rakaat. Dan kekal hanya beberapa rakaat kunna nusalliha fil lail, yang kami sembahyang pada waktu malam li rabbil ibad, kepada Tuhan segala hamba. Hak tu yang kami harapkan. Maksudnya ibarat terbang dah. Ibarat dah pergi, lafaz-lafaz yang kami ucap waktu pengajian hilang. Yang kami harap apa dia? Yang ibadah yang kami lakukan antara kami dengan Tuhan kami. Ibadah sir dibagi. Ibadah rahsia kita. Kena ada satu ibadah rahsia yang kita kena
khusus untuk diri kita. Kita siapa pun tak tahu tu. Suami kita pun tak tahu. Isteri kita pun tak tahu kita ada buat amalan tu. Jangan tunjuk kat dia. Ada amalan yang kita kena rahsiakan juga. Karena amalan yang ab'ad anin nas anil ayunin nas ka sadaqatis sir wa qiyamil lail wa qur'anil fajri, itu semua akan hampir kepada penerimaan. Betul ahlullah mengatakan bahawa la budda anna qillatal anam yattasil biha khidmatuhum. Min huna kana tariqullah muttasilan bi khidmatin nas. Jadi termasuk qillatul anam, kata Maulana Syekh Ali, sebahagian berpandangan termasuk dengan berkhidmat kepada umat pun dimasukkan dengan qillatul anam juga. Karena disebut dalam Quran, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Buat baik, moga-moga kamu berjaya. Jadi wal maqsudu bi khidmatil anam, maksud dengan khidmat kepada umat ni apa dia, kepada manusia ni, anna ay khidmatuhum bi kulli ma yastati'uhu al-insan sawa'un kanat khidmatun 'ammah aw qassah mutlaqah am muqayyadah maddiyah aw ma'nawiyah. Kata dia, khidmat kepada orang ni dengan yang kita mampu, sama ada khidmat secara umum ataupun khidmat secara khusus. Sama ada dalam bentuk maddiyah ataupun dalam bentuk ma'nawiyah, sama ada dalam bentuk material ataupun dalam bentuk spiritual. Jadi maksudnya mengurangkan bercampur gaul dengan manusia bukan bermaksud lari daripada manusia. Kerana benci dengan mereka ataupun mengharapkan manusia benci daripada kita. Tak. Bal ma'naha tarkiz min ajli khidmatihim bi kulli wasail. Bahkan maksud dia apa dia? Menumpukan pada memberi manfaat kepada mereka dengan apa saja wasilah yang ada. Jadi sebab tu dia gunakan dalam hadis seorang lelaki yang datang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas waktu dia sedang beriktikaf, dia sedang berkhulwah, beriktikaf. Datang seorang lelaki minta untuk tunaikan hajat dia yang tertentu. Maka bila dia tahu Sayyidina Abdullah bin Abbas sedang beriktikaf, maka dia balik. Sayyidina Ibn Abbas tahu kata lelaki itu nak main jumpa dia. Beliau keluar daripada masjid. Jadi batal lah iktikaf. Keluar pula bila keluar tadi, bila sampai dekat lelaki tadi, qata'a al-i'tikaf liyadhhaba li khidmati hadzal rajul. Maka dia kata tak apa, dia akan tolong lelaki tadi dengan apa hajat yang dia inginkan. Maka lelaki ni kata, lastu fi ajalah, atim i'tikafak. Dia kata, aku tak kalut pun wahai sayyidi. Kamu sempurnakan i'tikaf kamu dulu. Tak apa, nanti akan diuruskan. Kata Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Abbas, kata apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la an yamshiya ahadukum ma'a akhihi fi qada'i hajatihi afdalu min an ya'takifa fi masjid hadha syahrain. Maksudnya keluar berjalan seorang dengan saudaranya pada menunaikan hajatnya itu lebih afdal daripada i'tikaf di masjidku, kata Nabi. Dalam masjid Nabi 2 bulan. I'tikaf dalam masjid Nabi 2 bulan, macam mana agak-agak keadaan dia, pahala dia besar. Kata Nabi, itu kalau kata kamu tolong saudara kamu, itu lebih afdal dibandingkan daripada kamu i'tikaf dalam masjidku 2 bulan berturut-turut. Jadi maksudnya di sini qillatul anam ada 2 maksud. Yang pertama dengan makna qulwah anhum, jadi kita menyendiri terus. Yang kedua iaitu dengan maksud duduk juga dengan umat untuk niat khidmat kepada mereka, melakukan kebaikan kepada mereka. Sebab tu kata para masyayikh, para ulama, inna min adabil uzlah, antara adab uzlah apa dia? Antakuna kainun ba'in. Ini ada bahasa baru, kain ba'in, ay kainun ma'al khalq, ba'inun anhum bisir. Kainun ba'in dipanggil. Kain ay kain ma'al khalq, ba'inun anhum bisir. Jadi apa dia maksud kain? Yang bersama dengan makhluk, dan ba'in anhum bisir, tapi bersendirian ketika sir. Faham tak? Dan kata Imam Qushairi radhiyallahu ta'ala anhu, yang kata beliau dalam risalah Qushairiyah, aku mendengar Sayyidi Al-Ustaz Aba Ali Daqqaq menyebut, ilbas ma'an nasi ma yalbasu. Pakailah bersama dengan manusia apa yang mereka pakai. Wa tanawal mimma ya'kulun. Makanlah apa yang mereka makan. Wan farid anhum bisir. Kemudian bersendirianlah kamu dengan sir kamu. Maksudnya ni, latifah kamu dalam hati ini, sir kamu tadi bersendirian dengan Allah. Tapi kamu duduk macam dengan mereka. Mereka tengok kamu makan macam mereka, kamu pakai macam mereka, tapi sir kamu dengan Allah. Itu maksud kalam tersebut. Jadi maksud Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad
illa in kanat lahu fi mukhalatatihi faidatun. Kalau ada faedah pada mukhalatah, bercampur tadi, bermakna di sini apa dia? Faedah antaranya apa dia? Khidmatun nas. Itu termasuk faedah. Kalau kita bercampur dengan orang dan ada faedah pada percampuran tersebut, dengan kita boleh berkhidmat kepada mereka dan kita jauh daripada melakukan perkara yang terlarang ketika bercampur dengan umat, maka itu dituntut. Dan disebut lagi aktsaral akli wa man aktsaral akla qasa qalbuh. Siapa yang banyak makan, maka keras hatinya. Wa saqulat jawarihuh, beratlah anggota tubuhnya. Anil ibadati, dah sebut tadi kita baca. Makan banyak ni akan menyebabkan hati kita jadi kerah, otak kita jadi lembab, badan kita jadi berat, dan ruh kita jadi lemah. Itu semua akan bersebab dengan makan yang banyak. Wa kasratul akli tad'u ila kasratin naumi wal kalam. Banyak makan juga akan bawa kepada banyak tidur dan banyak cakap. Macam mana banyak cakap? Ya, sebab waktu makan ni lah biasanya peluang untuk orang bercakap. Betul tidak? Kita kan kalau nak pergi bersembang kawan kita buat apa? Kita pergi masjid. Tak, jom. Lama tak jumpa lah. Nak jumpa kedai mana? Tak, kita pergi masjid, kita wirid diorang. Tahu apa dia ni, bagai tak boleh buat kerja. Tak boleh buat kawan. So, pergi sembang. Dia duduk wirid kat masjid. Dia kata, tu bukan cakap lah, tu sembang. Tu nak wirid. Dia nak makan, dia akan tanya apa? Kedai makan mana kita nak pergi? Kenapa kedai makan? Kerana waktu makan tu dah sembang paling banyak. Betul tak? Kita akan cari kedai makan pula. Kedai makan tak halau kita. Kedai makan hak bagi peluang. Kedai mamak, dia takkan halau. Duduklah sampai 3-4 pagi pun. Sembang, tak tahu sembang apa. Dah kita tak tahu sembang apa, buat maksiat dah. Maksiat dia apa dia? Lalu perempuan tu tengok. Tu, pakai lawan tu. Pakai kepiah atas kepala pun terabuk habis kepala. Habis semua. Okey, kenapa? Kerana duduk lama macam tu. Jadi kena elakkan. Itu kata maksudnya banyak makan. Tengok Masyaikh sebut. Wal muridu idza kathura naumuhu wa kalamuhu sarat iradatuhu suratan la haqiqata laha. Dan seorang murid itu jika banyak tidurnya dan bercakapnya, bicaranya, maka jadilah kehendaknya sebagai seorang murid hanya satu gambaran sahaja. Tidak hakikat baginya. Jadi dia hanya nampak murid pada sudut surah sahaja. Tapi hakikat dia bukan murid. Wa fil hadisi, dan dalam hadis disebut, ma mala'a ibnu adama wi'a'an syarra min batnih. Hasbu bini adam luqaymatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amih wa thuluthun li syarabih wa thuluthun li nafasih. Ini disebutkan oleh Nabi kepada seorang lelaki yang datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah berlaku pada seorang lelaki. Minta maaf. Itu cerita lain. Seorang lelaki pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Yaman dan dia tidak Islam. Bila dia datang jumpa dengan Nabi, Nabi jamu dekat dia susu. Dibagi dia satu bekah, dia minum habis. Nabi jamu lagi susu satu bekah lagi, dia minum habis. Jamu lagi kali ketiga, habis. 7 bekah habis. Dia boleh minum 7 bekah susu. Selesai. Habis dia minum susu tadi, tak apalah. Tak lama lepas tu masuk Islam. Sama ada esok paginya dia masuk Islam. Dan kemudian Nabi jamu lagi dengan susu. Jamu satu susu, dia minum habis. Bagi yang kedua, tak lepas pindah. Maka dia tanya, pelik dia kata, ya Rasulullah, semalam saya boleh makan 7 bekas. Tapi kenapa hari ini satu mangkuk ni pun saya dah cukup penuh dapur saya. Maka kata Nabi SAW, orang kafir makan dengan 7 ususnya. Manakala orang Islam makan dengan satu saja ususnya. Satu saja usus dia makan. Orang bukan Islam makan banyak 7 usus. Jadi sebab tu beza antara orang yang beriman dengan tidak beriman. Lepas tu saya kurang setuju sikit dengan program jenis konten untuk buat makan banyak-banyak ni. Tunjuk makan semua benda tak dalam tu. Makan pula sampai habis pula tu tak tahan. Tak tu lepas tu dia muntah balik, Allahu'alam. Rasanya biasa ada banyak juga daripada kata buat konten-konten tu lepas tu dia muntah. Dia tak lepas api. Saja nak tunjuk konten, jangan masuk YouTube, dapat duit kan? Jadi bagi orang tengok, makan. Lagi dia try makanan tu. Ini perkara-perkara yang bukan dilakukan dan terpuji di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam?
Fasal yang keenam, faslun fi iqbalillahi, faslun fi iqbalillahi atau iqbal ala Allahi wa tafarrughi li ibadatihi. Fasal pada menyatakan menghadap kepada Allah dan mendedikasikan diri dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini insya-Allah kita akan baca pada esok hari. Kalau kan ni ada yang bab pendek-pendek lah. Cuma tadi kita panjang sikit sebab kita baca sekali dengan syarahan daripada Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah berkait dengan qillatul ta'am, qillatul anam. Ini tak baca qillatul niyam dengan qillatul kalam lagi. Tapi kita dah baca dalam hadis. Berkenaan dengan perkara tersebut dalam arba'in, nanti akan masuk juga bab berkenaan dengan qillatul kalam, dan ini usul yang paling utama dalam tariq ilallah. Kalau 4 usul ni kita boleh laksanakan, maka kita telah berada di atas landasannya. Atas landasannya. Dan kena ada panduan lah. Apa dia 4 tu? Macam mana maksud qillatul ta'am? Macam mana maksud qillatul anam? Macam mana maksud qillatul an-niyam? Dan mana maksud dengan qillatul al-kalam? 4 ni kalau kata kita boleh berkawan, maka kita akan mendapatkan anugerah demi anugerah. Fuyudat, nafahat daripada murid kepada seorang murid tadi akan mendapatkan nafahat tersebut. Dia akan melihat pancaran-pancaran kebaikan dan anugerah ketika mana dalam pengajiannya lagi. Sebab tu kena ada himmah untuk kita berusaha ke arah tu. Sebab tu kata para masyayikh, ilmu ni hakikatnya datang daripada apa? Daripada amal tu. Kita mengaji. Tapi kalau tak beramal, maka dia akan kurang dia punya keberkesanan. Kalau beramal, maka ilmu tu akan jadi ampuh. Dia akan jadi kuat. Dia bukan hanya sekadar teori sahaja di lidah dan mulut kita, baliknya dia jadi amal kita, dan dia akan jadi darah daging. Waktu tu betul orang tadi akan bergerak sebagai seorang yang berilmu. Satu masa akan datang. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bab ni pendek saja. Tapi syarahan kita tadi panjang sebab kita ada baca dalam syarahan yang pelbagai, dan moga-moga kesemuanya berfaedah dan berkait dengan apa yang kita bincangkan, dan diberikan dawabit dan juga kata-kata kunci yang penting untuk kita memahami dalam bab tersebut insya-Allah. Jadi esok kita akan sambung pada bab ke-6, fasal ke-6, pada fasal yang juga tidak kurang penting yang disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Ada soalan ke? Saya suruh buka soalan. Ada soalan? Ni ada soalan di sini? Saya tak pernah buka soalan. Ini buka. Ada soalan? Ada soalan yang sebelum-sebelum ni? Ada? Tak ada. Baik. Kalau lepas ni kita akan buka 1-2 soalan lah selepas habis kelas. Seperti ada sebahagian minta, khususnya yang ikut secara online ni, ada yang minta untuk soalan. InsyaAllah nanti kalau kata ada soalan boleh tulis nanti Hilham akan cek, nanti tengok. Kalau ada soalan nanti tunjuk balik dekat Ustaz. InsyaAllah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.